Baiklah, dalam video ini cikgu nak menerangkan bagaimana kita nak melukis rajah sinar bagi kanta cembung dan kanta cekung. Tapi sebelum tu cikgu nak ajak kamu mengenali beberapa istilah-istilah optik bagi kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, jadi ada 7 istilah lah yang kamu kena tahu daripada gambar ni. Okey, pusat optik tu di mana? Okey, pusat optik tu di pusat lah. Di pusat tu maksudnya di pusat tu maknanya di tengah-tengah. Kalau kita pun kita ada pusat. Pusat kita tu duduk di tengah-tengah kan. Dia tak duduk di hidung, dia tak duduk di kepala lutut, dia duduk di tengah-tengah. Jadi itulah pusat optik. Pusat optik simbol dia O. Okey, settle nombor 1. Okey, seterusnya kita lihat paksi utama. Yang mana satu paksi utama? Paksi utama ni yang garisan melentang ni. Ini adalah paksi utama. Okey, settle nombor 2. Cikgu tulis nombor 2 je lah. Okey, paksi kanta yang mana pula? Paksi kanta adalah ini. Ini adalah paksi kanta ni. Garisan memanjang ke bawah ni kita panggil paksi kanta. Okey. Yang keempat, titik fokus. Di mana titik fokus? Okey. Ini nombor 4. Ya. Apabila garisan melalui titik F itu adalah merupakan titik fokus. Okey, panjang fokus yang mana? Bila mana O ke F. Daripada pusat kanta ke titik fokus kita panggil panjang fokus. Ni nombor 5. Okey. Nombor 5. Cikgu tak tulis simbol dia tu lagi. Okey, jarak objek yang mana pula? Okey, jarak objek. Yang ni objek. Yang ni objek. Ni objek. So, jarak objek mesti daripada objek ke pusat kanta. So, pusat kanta ke objek adalah jarak objek. Ni nombor 6. Daripada pusat kanta ke image adalah jarak image. Daripada pusat kanta ke image adalah jarak image. Kan dah kenal dah tu 7 perkara. So titik fokus simbol dia F besar, panjang fokus simbol dia F kecil, jarak objek simbol dia U kecil, jarak image simbol dia V kecil. So ni V kecil, ni U kecil, ini F kecil. Okey, boleh sampai situ. Jadi jika kita sudah mengenali istilah-istilah optik dalam kanta cembung, jadi tidaklah susah sangat untuk kanta cekung. Okey, pusat optik masihlah yang sama. Pusat optik masih samalah. Di tengah-tengah pusat kan. Okay, di tengah-tengah pusat. So O di sinilah. Di tengah-tengah tu. So simbol dia O. Paksi utama masih sama. Garisan yang melintang ini adalah paksi utama. Paksi kanta garisan yang memanjang ni. Garisan yang memanjang ni di tengah-tengah. Di tengah-tengah kanta tu kita panggil paksi kanta. So ni nombor 3. Okey, titik fokus yang mana? Okey, apabila suatu garisan melalui F. Melalui F. Okey, melalui F. Jadi F ini adalah titik fokus. So nombor 4 dah settle. Panjang fokus? Panjang fokus kan tadi cikgu kata mesti daripada pusat kanta ke titik fokus. So ini adalah panjang fokus. Jarak objek yang mana? Okey, tengok mana satu objek. So ini adalah objek. Jadi jarak objek mestilah daripada pusat kanta ke objek. Pusat kanta ke objek kita panggil jarak objek simbol dia U kecil. Titik fokus F besar, panjang fokus F kecil. Daripada pusat kanta ke image. Nampak ke ni? Okey, ni image ni. Okey, jadi daripada pusat ke image adalah jarak image. Simbol dia adalah V kecil. Okey, sebelum cikgu nak pergi melukis lah. Cikgu nak melukis rajah sinar. Sikit lagi cikgu nak tunjuk bagaimana cara kita nak cari jarak fokus. Okey, cara kita nak cari jarak fokus. Okey, tengok ni. Daripada pusat kanta, ini tempat cahaya tertumpu. Ini adalah titik fokus. Jadi, cara nak cari jarak fokus mesti daripada pusat kanta ke titik fokus. Jadi kita ambil pembaris, kita ukurlah daripada O ke F ni. Yang ini pun samalah. O ni F kan. So jarak fokusnya daripada sini ke sini. Cari pembaris, ukur daripada O ke F. Ni F besar, ni O. Okey? Okey, jadi ni F lah.
Okey, jadi ni F kecil. F kecil ni maksudnya jarak fokus. Okey. Okey, jom kita lihat bagaimana cara kita nak melukis rajah sinar bagi kantah cembung. Okey, perkara pertama, kamu kena ada pembaris, kamu kena ada pensel, kamu kena ada pemadam, ya. Kalau ada kertas graf lagi bagus. Ikut sama-sama melukis macam cikgu, buatlah tapak macam ni dulu, ya, di mana ada paksi kantah, di mana ada paksi utama, lepas tu ada F, ada 2F, ada F, ada 2F. Lukis dulu dalam kertas graf, ya. Okey. Bila kamu dah lukis dalam kertas graf, okey, macam mana kita nak melukis rajah sinar sekiranya objek itu dia duduk atas daripada 2F. So sekarang ni 2F. Jadi objek tu duduk melebihi 2F. Okey, perkara pertama kamu kena lukis garis yang akan melalui paksi kantah. Okay, ini kantah cembung, ya. Bila kantah cembung cikgu tak lukis pun kantah cembung, ya, mai cikgu lukiskan. Kantah cembung bentuknya begini, ya. Okey. Warna merah ni tak comel sangat, jadi cikgu tukar jap. Okey. Cikgu tukar, ni adalah kantah cembung. Okey. Jadi langkah yang pertama tadi adalah kita melukis apa? Melukis rajah sinar satu line pergi ke paksi kantah. Ni langkah pertama. Okey. Lukis daripada kepala anak panah pergi ke paksi kantah. Ini langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua, oleh kerana kantah ni cembung, dia kembung ni maksudnya ke depan. Jadi garisan ini tadi akan pergi melalui F ke depan sebab dia kembung. Jangan lupa lukis alur cahaya. Ini second step. Okey. Lepas itu langkah yang ketiga, daripada kepala anak panah ni, kamu pergi ke pusat kantah. Tarik dia ke pusat kantah. Okey, kamu kena pastikan dia sentuh sini, dia sentuh sini, pusat kantah ni, garisan tu. Okey? Ni garisan yang ketiga perlu ada. Lepas tu jangan lupa tulis alur cahaya. Okey, lukis alur cahaya. Okey, sampai sini nak buat apa cikgu? Okey, nampak tak tempat persilangan ni? Nampak tak dia bersilang di sini? Okey, jadi ambil pembaris kita lukislah image yang terhasil. Jadi cikgu akan sambunglah daripada sini ke tempat persilangan. Okey, sampai sini. Lepas tu cikgu akan lukis kepala anak panah. Jadi inilah image yang terhasil. So inilah image yang terhasil. Maka siaplah image yang terhasil. Memang kena guna pembaris, ya. Pembaris. Okey. Sebelum cikgu nak menyatakan ciri-ciri image yang terhasil, cikgu nak maklumkan, sebelah ni cikgu panggil dia belah kanan lah. Dan belah ni belah kiri. Jika image tu terhasil di sebelah kanan, ingat nyata. Kanan nyata. Kanan nyata. Kanan nyata. Okey, kalau kiri, maya kiri. Maya kiri. Ingat pelakon Maya Karin kan? Tapi bukan Maya Karin, Maya kiri. Bila kiri, dia maya. So sekarang ni image yang terhasil adalah berlaku di sebelah kanan. So image-nya adalah image nyata. Okey. Kamu seharusnya boleh menyatakan 3 ciri lah, Okey, ciri yang kedua. Okey, kalau macam ni, anak panah ke atas ni kita panggil tegak. Kalau anak panah ke bawah ni kita panggil songsang. Ini tegak dan ini songsang. Jadi sekarang ni cuba kamu tengok image yang terhasil tegak ke songsang? Songsang kan? So ciri yang kedua dia adalah songsang. Okey, cuba tengok pula saiz dia. Okey, kalau kita tengok objek ni 1 2 3 4 5 petak, 5 petak kecil. Image ni pula 1 2 3 petak kecil. So saiz image adalah lebih kecil. Okey, boleh sampai sini? Okey. Kamu ingat satu aplikasi ataupun bila kamu tengok rajah sinar bagi objek melebihi 2F, aplikasi optik adalah kamera. Peralatan optik yang menggunakan kedudukan macam ni adalah kamera. Okey, jom kita tambah lagi pengukuhan kita. Macam mana pula kita nak lukis objek bila duduknya di 2F.
sini kan. Nampak tak di sini persilangannya? Jadi ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Okey, di tempat yang bersilang itu kita lukis kepala anak panah. Okey, jadi inilah imej yang terhasil. Okey. Okey, harus diingat, anak-anak semua harus diingat, bila objek dia duduk dekat 2F, kena dengar baik-baik apa yang cikgu cakap. Bila objek duduk dekat 2F, imej yang terhasil juga mesti duduk dekat 2F. Kalau anak-anak lukis, dia tak duduk dekat 2F, maka ada kesilapan di mana-mana. Mungkin tak sharp kena dekat sini ke, ataupun area sini ke, garisan tak sharp ke, kena perhatikan semula. Ya. Bila objek duduk di 2F, imej juga mesti duduk di 2F dan dia mesti sama saiz, petaknya sama. Kalau sini 5, sini juga 5. Kena perhati semula lukisan anak-anak tu. Okey. Lepas itu, apa ciri dia? Dia duduk belah mana ni? Dia duduk belah kanan kan? So, bila kanan dia, kanan nyata. So, yang pertama imejnya adalah dia nyata. Lepas itu, tengok anak panah, kepala anak panah ke bawah kan? So, dia songsang. Tadi, kalau kamu ingat cikgu cakap tadi, imej dia dengan objek mesti sama saiz. Okey, aplikasi peralatan optik untuk kedudukan objek sama dengan 2F adalah mesin fotostat. Mesin fotostat. Okey, seterusnya kita tengok jika kedudukan objek tu di antara 2F dan F. Okey, cikgu akan lukis dulu kanta cembungnya. Ingat, cikgu rasa sepatutnya dia dah jadi lagi mudah lah. Dah lagi mudah lah. Jadi kamu dah ingat langkah yang pertama, mesti daripada kepala anak panah ni pergi ke paksi kanta. Lepas tu jangan lupa lukis apa? Alur cahaya. Okey, lepas tu daripada paksi kanta pergi dekat F. Lepas tu jangan lupa alur cahaya. Okey, lepas tu nak buat apa? Langkah yang ketiga, daripada kepala anak panah pergi ke pusat kanta. Okey, pusat kanta. Cikgu ni tak sharp. Okey, sharp kan? Yang mana yang tak sharp tu sharp kan? Okey, yang ni cikgu akan tarik lagi sehingga dapat persilangan. Okey, yang ini dapat persilangan. Alur cahaya. Okey, dah dapat persilangan tu, apa nak buat? Alah, apa lagi nak buat? Nampak persilangan tu? Sama je lah macam langkah tadi tu. Kita lukislah badan. Kita lukislah badan. Imej tu. Okey, tarik sikit. Okey, dapat persilangan tu. Kita lukis kepala anak panah. Siap lah. So, ini imej yang terhasil. Okey, so dia masih lagi duduk belah kanan. Bila kanan dia nyata. Lepas tu, cuba tengok imej dia terbalik kan? Kepala ni ke bawah, so dia songsang. Dan nombor 3, dia lebih besar daripada objek. So aplikasi LCD projector. Okey. Seterusnya nombor 4. Sekiranya objek tu duduk di F. Objek tu duduk di F. Okey. Cuba lukis dulu kanta cembungnya. Okey, first step. Nah, macam tadilah, sama je. Okey, sama je. Langkah pertama, kita bawa garisan daripada kepala anak panah ke paksi kanta. Lepas tu tulis alur cahaya. Okay, lepas tu daripada paksi kanta kita pergi ke F depan lah, ya. Alur cahaya. Okay, lepas tu kita akan pergi ke pusat kanta. Daripada kepala anak panah, kepala objek ni tadi, pergi ke pusat kanta. Cuba tengok, ada persilangan tak? Tak ada persilangan kan? Kalau pun cikgu bawa dia ke belakang. Okay, kalau cikgu bawa dia ke belakang, ada tak persilangan? Cikgu tarik ni. Cikgu tarik ke belakang, ada tak persilangan? Kalau benda yang cikgu tarik kat belakang ni, cikgu akan buat putus-putus lah. Cikgu akan buat garisan putus-putus. Okey. Ada tak persilangan? Tak ada kan? So, memang inilah. Dia tak salah, tapi betul lah. Betul lah, ini cara melukisnya. Okey, jadi ciri imej yang terhasil sebenarnya infinity. Infinity. Okey, yang peralatan yang menggunakan kedudukan objek sama dengan F adalah lampu spotlight, ya. Spotlight. Okey, dan yang terakhir untuk kanta cembung, di mana kedudukan objek kurang daripada F. Okey, so macam biasa, cikgu lukis dulu kanta cembungnya. Okey, kalau pertama macam biasa, pergilah daripada kepala anak panah tu pergi ke paksi kanta, lukis alur cahaya. Lepas tu second stepnya, daripada paksi kanta pergi ke F depan. Pastikan sharp, ya. Okey.
Lepas tu alur cahaya jangan lupa tulis. Ya, alur cahaya. Ambil tak bagi alur cahaya ni boleh hilang markah. Okey, seterusnya langkah ketiga kita daripada kepala anak panah kita pergi ke pusat kanta. Okey. Daripada kepala anak panah kita pergi ke pusat kanta. Nampak ni tak ada apa? Tak ada persilangan kan? Jadi macam mana caranya kita kena reverse ke belakang. Okey, bila kita tak nampak, bila tak ada persilangan, kita harus reverse ke belakang. Jadi cikgu tarik. Kalau macam kamu boleh lukis. Tapi cikgu ni oleh kerana kekangan yang ada ni, melukis dari dalam melukis dalam tab ni, jadi dia ada kekangan sedikit lah. Jadi cikgu terus tarik saja. Dan bila ke belakang harus diputus-putuskan. Jadi kalau kamu nak lukis, kamu kena lukis garisan yang terus putus-putus lah. Jangan pula ikut macam cikgu tarik, lepas tu kamu nak padam. Satu kerja pula. Ya. Jadi terus lukis garis putus-putus ke belakang. Jadi nampak tak persilangan yang berlaku di belakang tu? Nampak kan? So, ambil pembaris, sambunglah daripada titik persilangan, sambung ke bawah. Jadi ni tinggi image dia. Jangan lupa lukis kepala anak panah di tempat persilangan. Jadi inilah image yang terhasil. Okey, dia duduk belah kanan ke belah kiri tu? Dia duduk belah kiri. So bila belah kiri, dia adalah maya. Ya, bila duduk belah kiri, dia maya. Lepas tu dia tegak kan? Dia sama tegak. Kepala anak panah ke atas dia tegak dan image-nya adalah lebih besar. Jadi aplikasi alat optik yang menggunakan kedudukan F lebih besar daripada objek ataupun objek lebih kecil daripada F ni adalah kanta pembesar. Okey, dan satu lagi ataupun akhir sekali adalah bagaimana kita nak melukis rajah sinar bagi kanta cekung. Okey, kanta cekung ni dia lagi mudah lah. Mudah sedikit. Dia letaklah objek di mana-mana pun, cara dia sama je dan image yang terhasil pun sama je. Okey, mari kita tengok macam mana tu. Apakah yang cikgu maksudkan itu. Okey, cikgu lukis dulu lah kanta cekung ni. Nak bagi nampak lah dia tu kanta cekung, ya. Nak membezakan cekung dan cembung. Okey, cikgu lukis dulu cekungnya di situ. Okey, ambil pembaris. Sama juga pergi ke paksi kanta. Langkah pertama samalah. Okey, pergi ke paksi kanta lah. Okey, lepas itu dia tak pergi F depan tau. Dia tak pergi F ni, dia pergi F ni. Dia tak pergi dekat F depan, dia pergi ke F belakang. Kerana dia tu cekung. Cekung ni kan cekung melengkung ke belakang. Okey, so ambil pembaris daripada paksi kanta sambung ke F ni. Tapi tengok dulu cikgu buat. Cikgu pun sambung tu direct. Ni memanjang ni cikgu sambungkan. Cikgu akan pastikan garisan cikgu tu akan menyentuh ini dan akan menyentuh ini. Okey. Okey, lepas itu alur cahaya. Alur cahaya bukan lukis ke dalam, keluar sebab dia mencapah. Ya, alur cahaya mesti lukis keluar, ya, sebab kanta cekung ni bersifat pencapah. Cahaya dia akan mencapah. Okey, so garisan yang kat dalam cikgu akan buat garisan putus-putus. Ya, putus-putus. Garisan yang di dalam ni kamu kena lukis garis putus-putus. Jadi bila nak sambung guna pembaris tu teruslah buat putus-putus dia. Okey, settle lah nombor 1. Nombor 2 pun dah settle. So kita pergi ke garisan nombor 3 macam biasa, dia akan pergi ke pusat kanta. Pastikan kena pusat ni lah, ya, pusat tu kena. Pastikan pusat ni kena lah. Okey. Alur cahaya jangan lupa lukis. Ini yang ketiga. Okey, nampak tak berlaku persilangan? Nampak tak berlaku persilangan? Cikgu padam pula kat situ je, ya. Nampak tak persilangan tu berlaku di situ? So itulah tempat image akan terhasil. Ambil pembaris, sambung. Okey, lepas tu lukis kepala anak panah. Jadi inilah image yang terhasil. Jadi apa ciri image dia? Ciri image dia ialah dia duduk belah kiri kan? So dia maya. Yang keduanya dia tegak. Bila anak panah ke atas dia tegak. Dan yang ketiga saiz ni macam mana tu? Lebih kecil. Okey. Dan peralatan kanta cekung ni biasanya adalah cermin mata lah. Cermin mata untuk orang yang rabun jauh. Okey. Cikgu tunjuk satu lagi contoh.
Okey, yang pertama lukislah daripada kepala anak panah tu ke paksi kanta. Okey. Lukis elok-elok lah. Garis elok-elok, sharp. Gitu. Alur cahaya. Okey, ni langkah pertama. Langkah kedua, pergi F depan ke F belakang? F belakang sebab dia cengkung. So, daripada paksi kanta sambung ke F belakang. Terus tarik dia ke depan. Okey, betulkanlah. Okey, jangan lupa lukis alur cahaya. Okey, ni langkah yang kedua. Garisan di belakang adalah putus-putus, ya. Garis putus-putus. Okey, langkah yang ketiga daripada kepala anak panah pergi ke pusat kanta lah. Okey, alur cahaya. Okey, ni step yang ketiga. Okey. Nampak tak tempat persilangan dia di situ? Okey, persilangan dia kan. So, ambil pembaris, sambung. Lepas tu kita lukis kepala anak panah. Maka ini adalah imej yang terhasil. Nampak tak? Sama tak? Sama tak? Sama kan? Imej dia lebih kecil. Dia maya dan dia tegak. Jadi kamu lukis, letaklah mana-mana objek sekalipun di F ke, di tengah ni ke, di 2F ke, di belakang ke, dia akan menghasilkan ciri imej yang sama, ya. Maya, tegak dan lebih kecil. Okey, itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.